Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aidil bin Johari daripada Seksyen 5. Kami akan bentangkan tentang Islam dalam perlembagaan persekutuan dari perspektif hubungan etik di Malaysia. Islam dalam perlembagaan yang sering menjadi perbahasan umum bukan sahaja dalam kalangan orang Islam dan bukan Islam. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh kerana mampu mempengaruhi suasana hubungan etik di dalam negara dan mampu mewujudkan ketidakstabilan politik. Tambahan pula, kestabilan dan kerukunan perhubungan kaum di Malaysia bergantung kepada kesefahaman dan sifat tolak ansur antara berbagai kaum yang berbeza agama dan bahasa. Ini sama sekali berbeza berbanding negara luar di mana perpaduan antara pelbagai golongan etnik dan agama berasaskan pada ideologi atau falsafah tertentu. Bukan itu sahaja, berdasarkan kepada faktor sejarah dan politik, kaum Melayu diberikan beberapa hak keistimewaan yang berkaitan dengan Islam dan telah mendapat persetujuan kaum-kaum Melayu semasa kemerdekaan. Namun demikian, perkembangan politik semasa yang dilihat cuba mempersoal kerelevanan isu-isu yang berkaitan dengan Islam dalam perlembagaan mampu mewujudkan pengisytihadan dan pergolakan antar kaum di Malaysia. Definisi Islam dalam perlembagaan. Islam dalam perlembagaan adalah satu isu yang penting kerana isu ini berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan majoriti penduduk Malaysia. Definisi mengenai Islam dalam perlembagaan boleh dirujuk dari dua sudut, iaitu menurut tafsiran pihak mahkamah dan pandangan sarjana. Pertama, definisi yang diberikan oleh pihak mahkamah dalam kes Cik Omar bin Cik Soh v Public Prosecutor 1988 seperti yang diputuskan oleh Ketua Hakim Negara, iaitu Islam dalam perlembagaan hanya terbatas kepada soal-soal upacara dan seumpamanya. Sebelum dari kes ini, dalam kes Wong Ah Fok, State of Johor 1937 telah memberi tafsiran kepada perkara 57 Perlembagaan Johor, iaitu Islam dalam agama rasmi negeri Johor. Namun, Mahkamah telah menolak dakwaan pihak pembela yang mendakwa negeri Johor adalah diperintah menurut Undang-Undang Islam mengikut Abdul Munir Yaakob 1996. Manakala dalam kes Mior Atikur Rahman bin Ishaq v Fatimah binti Syihir tahun 2000 di mana Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa kedudukan Islam adalah tinggi dan mengatasi agama-agama lain. Sungguh pun keputusan ini ditolak oleh Mahkamah Rayuan, namun ia tidak pernah menyentuh mengenai kedudukan Islam. Pandangan yang diberikan oleh sarjana seperti L.A. Sheridan dan H.E. Groves yang mengatakan bahawa peruntukan mengenai Islam adalah bertujuan untuk memberikan negara ini sifat dan ciri Muslim yang umumnya bersifat luaran dan untuk upacara rasmi negara. Tafsiran yang diberikan oleh Hashim Yub Sani menjelaskan bahawa perkara tiga itu sangat jelas dan tidak boleh diputarbalikkan lagi bahawa agama negara ialah Islam. Maka, mana-mana tafsiran yang mewujudkan satu percanggahan antara dokumen ciptaan manusia dan perintah Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah, maka tafsiran itu tidak boleh dipakai. Seterusnya, memorandum perikatan pula menjelaskan tiga perkara dalam soal kedudukan Islam dalam perlembagaan, iaitu yang pertama, agama bagi penduduk Tanah Melayu. Kedua, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan Tanah Melayu tidak menjejaskan hak bukan Islam dalam menganuti dan mengamalkan agama mereka. Dan yang terakhir, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menjejaskan kedudukan persekutuan sebagai negara sekular. Nama saya Nur Nabila binti Omar, 1919182. Saya akan membincangkan berkenaan peruntukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Di bawah perkara 3, Islam adalah agama persekutuan, tetapi semua orang mempunyai hak untuk memilih agama masing-masing. Terdapat beberapa individu yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan agama Islam, iaitu yang pertama yang di-Pertuan Agong, dia mempunyai ketua agama. Seterusnya dia mempunyai majlis untuk menasihatinya, dan terdapat dua jenis negeri, iaitu negeri mempunyai raja dan negeri yang tidak mempunyai raja. Negeri yang mempunyai raja, raja menjadi ketua, dan negeri tanpa raja yang Pertuan Agong menjadi ketua. Sarawak sahaja yang tidak menjadikan Islam sebagai agama negeri. Peruntukan Islam dalam perlembagaan persekutuan di bawah perkara 12. Agama seorang individu di bawah umur 18 tahun ditentukan oleh ibu bapa atau penjaga. Tiada siapa boleh dipaksa mengambil bahagian dalam upacara agama selain agamanya.
Undang-undang negeri dan wilayah persekutuan boleh mengadakan bantuan kewangan khas bagi menubuhkan atau menyelenggara yayasan Islam atau bagi mengajar mengenai agama Islam kepada orang Islam. Setiap kumpulan berhak menubuhkan dan menyelenggara yayasan untuk pelajaran kanak-kanak mengenai agama masing-masing. Dalam perkara 11, setiap orang berhak mengaweti dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, setiap kumpulan agama berhak menubuhkan, menyelenggara atau memiliki harta atau institusi. Tidak siapa boleh dipaksa membayar cukai selain agamanya sendiri menyuruh. Dan seterusnya, pengembangan apa-apa kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam dikawal dan disekat oleh Undang-Undang Negeri dan Wilayah Persekutuan. Di bawah perkara 1211A, Mahkamah Tinggi Sivil tidak mempunyai kuasa seperti Mahkamah Syariah. Di bawah perkara 8 berkenaan dengan hak kesemarataan. Di bawah perkara 150 dalam kurungan 6A memelihara Islam walaupun dalam keadaan darurat, dan peranan Yang di-Pertuan Agong walaupun dia tidak diletakkan sebagai ketua agama bagi seluruh persekutuan, tetapi baginda mempunyai tanggungjawab untuk memelihara dan melindungi kedudukan Islam agar tidak tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Arwina binti Robiki. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kesan peruntukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Kesan pertama, perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Ini menandakan bahawa negara ini mempunyai agama dan menjadi tunjang kepada falsafah atau ideologi negara. Perkara 31 dalam perlembagaan persekutuan ada memberikan jaminan kebebasan beragama bagi mereka yang bukan beragama Islam. Kesan seterusnya, dalam fasal 2 Perlembagaan Persekutuan, kedudukan raja-raja tidak akan terjejas sebagai ketua agama Islam. Kesan yang seterusnya, Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai wakil kepada raja-raja dalam upacara amalan Islam di perangkat persekutuan. Sebagai contoh, penentuan tarikh bermulanya puasa Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Seterusnya, dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 82 ada menyatakan bahawa larangan perbezaan disebabkan agama, tetapi terdapat pengecualian dalam perlembagaan negeri yang hanya mewajibkan individu yang berketurunan Melayu beragama Islam sahaja yang boleh dilantik menjadi menteri besar di negeri yang mempunyai raja. Kesan yang seterusnya, pelantikan setiausaha kerajaan negeri, pegawai dalam Mahkamah Syariah, JAKIM dan Jabatan Agama Negeri serta Majlis Agama Islam negeri-negeri mestilah beragama Islam dan berbangsa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Surfina binti Muhammad Izzil, nombor matrik 1913474, hubungan etnik Seksyen 5. Saya akan meneruskan perbincangan tentang implikasi Islam dalam perlembagaan persekutuan. YDPA juga telah diberi kuasa dan tanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak serta kepentingan yang sah bagi kaum-kaum lain. Melalui perkara 11, cukai pendapatan dan lain-lain cukai dikenakan kepada semua orang di Malaysia kecuali zakat dan fitrah dikutip dari orang Islam sahaja. Selain itu, beberapa negeri mengadakan undang-undang untuk mengelakkan pengembangan agama lain kepada orang Islam, iaitu seperti Kelantan pada tahun 1987. Seterusnya, melalui perkara 12, beberapa program telah dibuat seperti penubuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Selain itu, Seksyen 36 dan 37 Akta Pelajaran 1961 diperbuat dengan mewajibkan sekolah-sekolah yang menerima bantuan kerajaan agar memperuntukkan pelajaran agama Islam dengan syarat jumlah pelajarnya tidak kurang daripada 15 orang. Seterusnya, impak pindaan kepada perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan ialah boleh mengelakkan percanggahan antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Syariah. Ini kerana mana-mana perkara yang dibawa ke Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi tidak ada lagi bidang kuasa tersebut. Akhir sekali, perkara 150-6A. Ini penting kerana pengisytiharan darurat mempunyai kesan menggantung sebahagian besar peruntukan perlembagaan. Ini bermaksud ia menyebut pengecualian terhadap hal ehwal agama Islam kepada kuasa darurat yang luas itu.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Bahaki bin Mahathir, nombor matrik 1810219. Seksyen 5 hubungan etnik akan membincangkan isu Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu status Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Persoalan mengenai perbahasan sesebuah negara itu sekular atau tidak boleh dijawab dengan melihat kedudukan agama dalam sesebuah negara. Dalam bidang ekonomi, contohnya Akta Perbankan Islam 1983 yang bertujuan agar usahawan boleh mengurus keuangan dan modal mereka menurut lunas-lunas syarak, dan Akta Takaful 1984 yang bertujuan mengawal selia aktiviti takaful di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan sendiri tidak menyebut istilah sekular dalam mana-mana peruntukannya. Malaysia juga tidak boleh dikatakan negara Islam dan tidak pula bermakna Malaysia menjadi negara sekular. Ini merujuk perkara 3-1 yang mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, ditambah dengan perkara 11-4 yang menyekat penyebaran agama selain Islam kepada penganut Islam, dan perkara 12-2 yang membenarkan penggunaan wang awam untuk tujuan agama melalui institusi-institusi dan jawatan dalam perkhidmatan seperti JAKIM dan mufti yang menunjukkan ianya dibenar oleh undang-undang bagi perkara tersebut. Kedudukan institusi beraja juga mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan hal ihwal Islam. Tunku Abdul Rahman pada mulanya menyebut Tanah Melayu sebagai negara sekular, tapi telah mengubah pandangan beliau dengan mengatakan bahawa Malaysia bukan negara Islam tetapi juga bukan negara sekular secara mutlak. Dari segi teori perlembagaan Islam, nama dan bentuk negara Islam itu tidak penting. Yang penting ialah isi dan dasarnya perlu menepati kehendak Islam. Jika diteliti, ciri-ciri negara sekular secara umumnya adalah seperti berikut. Tiada agama rasmi bagi sesebuah negara. Tiadanya peruntukan melalui dana negara untuk pembangunan institusi agama dan pendidikan Islam, dan juga undang-undang negara dibuat tanpa melibatkan badan-badan penasihat agama. Assalamualaikum, hai, nama saya Anissa Kinah. Saya akan terangkan mengenai isu kebebasan beragama. Dalam Islam, prinsip kebebasan beragama bermaksud tiada paksaan dalam agama dan juga perbezaan yang wujud dalam sesuatu agama adalah diterima. Ini jelas disebut dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, Surah Al-Kafirun ayat 2 hingga 6, Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kebebasan beragama boleh dilihat dari sudut kedudukannya dalam perlembagaan persekutuan dan juga dari perspektif kedudukan Islam dalam perlembagaan. Isu kebebasan beragama di Malaysia banyak disentuh, khususnya dari perspektif hak asasi dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Isu yang selalu dibangkitkan ialah setakat mana kebebasan seorang Islam itu mengamalkan agamanya, murtad dan penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Perkara 11-4 memberi makna hak kebebasan agama adalah tidak mutlak. Perkara ini memberi kuasa kepada Parlimen atau Dewan Undangan Negeri meluluskan undang-undang pengawalan agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Ini bermakna orang bukan Islam tidak boleh menyebarkan agama mereka dalam kalangan orang Islam dan orang Islam boleh berbuat demikian. Perlembagaan jelas menyatakan kebebasan beragama tertaluk kepada undang-undang yang diluluskan bagi mengawal penyebaran agama lain dalam kalangan umat Islam. Ini juga bermakna bahawa agama lain boleh diamalkan secara aman jika tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak menyakitkan hati penganut agama lain. Menurut Islam, hak kebebasan beragama bermaksud Islam tidak memaksa orang bukan Islam menerima Islam. Namun, teori ini tidak boleh diterima pakai dalam Malaysia kerana kedudukan Islam diberi keistimewaan perlembagaan. Maka, kita boleh nyatakan hak kebebasan beragama di Malaysia bersifat tidak mutlak kerana terdapat sekatan dalam perlembagaan dan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahawa perkara 3 yang mengandungi tentang Islam dalam perlembagaan harus dibaca bersama dengan perkara 8, 11, 12, 121, 150 dan kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal agama Islam. Kesemua ini menunjukkan Islam dalam perlembagaan mempunyai keistimewaan berbanding agama lain. Maka, perkara ini perlu difahami oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, tidak kira kaum Melayu, Cina maupun India, agar sentiasa bersifat terbuka dalam sesuatu isu yang membabitkan Islam dan orang Melayu dalam perlembagaan. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-215 turut menyatakan bahawasanya Islam dan orang Melayu merupakan asas utama pembentukan negara Malaysia. Bukan itu sahaja, agama Islam menggalakkan kita agar menerima perbezaan agama
dan etnik sebagai satu lubang dalam kehidupan manusia seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-13.